Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tadhkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabih. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliq wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Syukur hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk bersama-sama meneruskan pada pembacaan matan Sulan Munawraqi fi ilmi mantiqi, iaitu karangan al-alim al-alamah Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita masuk pada siri yang ke-9, iaitu pada fasal yang baru, iaitulah pada fasal faslun ta'rifu ataupun faslun mu'arifati. Faslun fi mu'arifati. Sebelum pada tu kita ulang sedikit pada perbahasan siri yang ke-8, iaitulah pada pembicaraan tentang kulliyah, juz'i dan juz'iyah. Maka secara mudahnya apabila menyebut sebagai juz'i ataupun kita kata kita mula dengan kulli. Bila sebut kulli, iaitulah kita kata hukmu ala ijtima'i mahkum alaih min haythi huwa majmu'. Yang mana kul dengan makna kita menhukum, majmu' dengan hukum am. Seluruh kita hukum, seluruh ahli kita hukum sebagai majmu'. Contoh, ahlu azhar ulama. Bermula ahli azhar ataupun bermula orang yang belajar di Al-Azharus Syarif, maka kesemua itu adalah para ulama. Maka itu dipanggil sebagai kul dengan makna majmu'. Kul dengan makna majmu'. Kemudian yang kedua kulliyah. Kulliyah dengan makna min hukmu ala kulli fardin mahkum alaih, iaitu kita menhukum tiap-tiap fardin, kita menghukum tiap-tiap fardin ataupun kulliyah, kita menghukum tiap-tiap farad. Seperti kullu nafsin za'iqatul maut. Maka kul di situ adalah kul dengan makna kulliyah. Kita menghukum
Dok, kita menghukum setiap fardin ataupun setiap afra. Setiap yang bernyawa maka kita hukum sebagai mati. Maka itu dikira sebagai kul dengan makna kulliyah. Kul dengan makna kulliyah. Kemudian yang ketiga adalah juz'iyah. Kalau juz'iyah ya hukmu ala ba'di afrad mahkum alaih. Iaitu juz'iyah dengan makna kita menghukum sebahagian afrad. Kita menghukum. Contoh, ba'du hayawanin insan. Bermula sebahagian hayawan itu adalah insan, manusia. Maka kita hukum di antara majmu' hayawanun, iaitu termasuk binatang, lembu, kerbau dan sebagainya. Di dalam majmu' itu kita menghukumkan sebahagian dalam majmu' hayawanun, iaitu insan. Maka di ketika itu dipanggil juz'iyah ataupun kita menghukum ala ba'din afra, iaitu sebahagian daripada afra. Kemudian yang terakhir adalah juzu', iaitu huwa ma tarakabu minhu wa min ghairihi kull. Dengan makna kita mentarkibkan daripada selain juzu', selain juz'iyah tu. Daripada ta'rif kita menghukum ta'rif tu. Kita menghukum ta'rif itu juzu' dengan makna sebahagian juga. Ataupun dengan makna daripada kul ke semua, maka dia panggil juzu'. Juzu' dengan makna juz, sebahagian daripada afra'. Maka itu keempat-empat daripada istilah yang dipanggil kul, kulliyah, juz, juz'iyah. Maka perlu kita faham dan perlu kita tahu keempat-empat istilah ini perlu kita katakan kita hafal dan kita faham, agar supaya bila kita masuk di dalam perbahasan yang kita katakan qadhiyah, tanaqu dan durub-durub dan lain-lain, maka kita tidak akan keliru dan kita tidak akan semampu lagi. Kemudian kita masuk pada faslun mu'arifati. Itu fasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain min amin ya rabbal alamin. Faslun fi mu'arifati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mu'arifati. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala ta'rif. Faslun fi mu'arifati. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala ta'rif. Maka faslun fi mu'arifati kita buat khabar bagi mubtada' mahzuf, jatuh takdir haza faslun. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala ta'rif. Maka di dalam fasal ini kita akan menceritakan segala perkara yang berkaitan dengan ta'rif. Ada yang dikatakan ta'rif tam, ta'rif had, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'arifun ala thalathatin qusim. Haddu wa rasmiyu wa lafziyu ulim. Bermula ta'rif, jatuh mubtada' lah mu'arifun tu. Bermula ta'rif itu dibagikan akan dianya mu'arif tu kepada tiga. Haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Bermula yang pertama itu haddun. Mu'arif yang pertama dibahagi kepada haddun. Wa rasmiyu, dan bermula yang kedua mu'arif itu rasmiyun dengan makna walafziyu ulim, dan bermula yang ketiga itu lafaz yang dimaklumkan akan dianya ta'rif bil lafzi lah, ta'rif bil lafzi. Maka
Di dalam bait yang pertama ini, musannif membahagikan mu'arif ataupun kita kata ta'rif kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah, sebelum kita bahagi kepada 3 bahagian ini, perlu kita tahu, di dalam bab bicara tentang mu'arifati ataupun ta'rif, terdahulu di dalam bait muqaddimah, Alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'ija fikri li arbabihija wa hatta anhum min sama'i akli kullahijabi min sahabil jahli, sampailah kepada bait muqaddimah, maka telah terdahulu kita telah faham. Faham apa? Iaitu berkenaan tentang tasawur, iaitu tasawur dibahagikan kepada mabadi dan juga tasdiqi dan juga maqasid. Tasawur, mabadi dan juga maqasid. Yang perlu kita faham adalah berkenaan tentang tasawur, mabadi dan maqasid, iaitu berkenaan dengan ta'rif mabadi, tasawur mabadi, iaitulah jenis, fasal, ar'am, nu', khas. Maka ini adalah ciri-ciri untuk kita jadikan sebagai ta'rif. Ciri-ciri untuk kita jadikan sebagai ta'rif. Jenis. Maka jenis, bermula jenis itu seperti insanun. Ataupun fasal seperti nutqun. Ar'am, adhahi. Nu', apa ciri daripada nu'? Ataupun apa ciri daripada khas, khas. Maka telah terdahulu sebelum kita masuk pada faslun fi mu'arifati, maka kita kena faham dulu berkenaan tentang bait muqaddimah, iaitu tasawur dibahagikan kepada mabadi dan juga tasawur dibahagikan kepada maqasid. Mabadi iaitulah ada jenis, ada fasal, ada ar'am, ada nu' dan ada khas. Kalau maqasid iaitulah qaulum syarih ataupun ta'rif. Maka yang dibicarakan di sini adalah maqasid, iaitulah qaulum syarih ataupun kita sebut ta'rif. Maka inilah perbahasan dia. Perbahasan faslun fi mu'arifati, iaitulah berkenaan tentang maqasid, iaitu tujuan. Qaulum syarih ataupun ta'rif. Tu. Maka bait yang pertama ini di dalam faslun fi mu'arifati, musannif membahagikan mu'arif ataupun ta'rif kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah dipanggil haddun ataupun dipanggil ta'rif had. Yang kedua adalah ta'rif resam ataupun dipanggil rasmiyu ataupun ta'rif resam. Yang ketiga adalah ta'rif ataupun mu'arifun lafzi. Yang kita perlu ambil bicara ataupun apa yang perlu kita ambil faham adalah tentang ta'rif had dan juga ta'rif resam. Ta'rif had dan juga ta'rif resam. Maka di dalam bait ini kan kita telah bagi tahu bahawa dalam bait ini kita bicara tentang ta'rif ataupun qaulum syarih daripada maqasid tasawur. Maka apa itu ta'rif? Ta'rif itulah wahwa ma kanat ma'rifatuhu sababam fi ma'rifatil mu'arif. Iaitulah barang yang kita memperdapatkan baginya barang dengan kita mengenal ianya barang dengan sebab kita mengenali mu'arif. Itu ta'rif. Barang-barang yang kita memperdapatkan ianya barang, ma'rifatuhu sebagai kita mengenal dengan sebab, dengan sebab kita memperdapatkan barang tu dengan sebab kita mengenali mu'arif, iaitu apa ta'rif. Maka itu dipanggil kata ta'rif. Seperti kita kata hayawanun natiqun, iaitulah bila menyebut hayawanun natiqun,
maka hayawanun itu adalah umum, natiqun itu adalah khusus, maka inilah dibicarakan tentang ta'rif bagi insan. Kerana insan, ciri bagi insan adalah nutqun, iaitu berfikir. Maka inilah kita panggil hayawanun nutqun, maka inilah kita panggil ta'rif bagi insan. Walaupun hayawanun natiqun kita katakan tidak menjelaskan sebagai mubayyinat tam, tidak menjelaskan kesempurnaan bagi insan, tapi dia telah menjelaskan salah satu ciri ataupun salah satu ta'rif bagi insan, iaitu nutqun, berfikir. Berfikir. Kemudian di dalam bait ini kan kita telah bahagi ada ta'rif had, ta'rif resam dan ta'rif lafaz. Yang perlu kita ambil faham adalah ta'rif had dan juga resam. Maka ta'rif had dia terbahagi kepada dua. Ta'rif had dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah ta'rif had tam. Ta'rif had tam. Yang kedua ta'rif had naqis. Dan yang seterusnya ta'rif resam. Maka ta'rif resam juga dibahagikan kepada dua, iaitu ta'rif resam tam dan ta'rif resam naqis, iaitu kurang. Maka itu pembahagian daripada ta'rif had dan juga resam dibahagikan kepada tam dan juga naqisun. Maka bila kita lihat di dalam bait ini, musannif memberi tanda walafziyu ulim. Walafziyu ulim. Maka kalimah pada kata ulim ini adalah sebahagian para ulama munatiqah menyebut bahawa ia sebagai takmilah bait. Kan di dalam bait ini mu'arifu salasatin qusin haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Kan di dalam bait ini, di akhir bait itu wa lafziyu ulim, maka ulim di sini adalah dipanggil ulim takmilah bait. Apa takmilah bait ni? Mempercantikkan ataupun memperindahkan sajak ataupun nazam. Maka ini takmilah ini salah satu ilmu arub yang kalau tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat nak belajar dengan lebih jauh, boleh baca kitab Mukhtasar Syafi, iaitu berkenaan tentang ilmu arud. Kalau di dalam balaghah ada satu ilmu juga yang dipanggil ilmu badai'. Maka ilmu badai' juga di antara salah satu kita belajar tentang sajak, nazam, manzumah, syair. Itu. Kalau dalam balaghah dipanggil badai', rentak sajak ataupun rentak-rentak ayat yang digunakan di dalam menulis sajak. Kalau ilmu khusus dia adalah arud. Kita panggil kadang kitab kita ngaji ni biasanya Mukhtasar Syafi. Maka ia akan dibicarakan tentang berkenaan dengan takmilah bait. Maka sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan boleh lihat sendiri ataupun boleh rujuk sendiri bila mana kita mengaji kitab Mukhtasar Syafi. Di dalam bait ini walafziyu ulim, maka ulim ini kita panggil takmilah bait, untuk mempercantikkan bait. Apa maksud takmilah di sini? Takmilah bait ulim ini, maka seolah-olah musannif meletak ulim, dia hendak mentarifkan dengan lafaz itu yang sudah diketahui maknanya. Maksudnya walafziyu haddun wa rasmiyun walafziyu, maka telah terdahulu haddun wa rasmiyun lafzi, maka kita telah tahu dan kita telah faham melalui penerangan oleh guru. Maka musannif meletakkan di akhir kalimah itu dengan perkataan ulim, meletakkan seolah-olah musannif nak mengatakan kamu itu telah faham dah apa yang dikatakan haddun, apa yang rasam, apa yang dikatakan dengan
lafaz. Maka musannif pun meletak ulim dengan menandakan bahawa yang mengaji kitab dia ataupun yang membaca kitab dia telah faham, telah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun musannif kata di dalam bait ini dia meletakkan ulim sebagai seolah-olah nak mengatakan kita ini telah tahu apa ta'rif had, apa ta'rif resam, apa ta'rif lafzi. Tetapi bila kita lihat pada ta'rif ulim ataupun ta'rif haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim, maka sebenarnya ini adalah lafaz yang jahil, lafaz yang majhul. Lafaz yang majhul. Sebab apa? Sebab musammanya itu dia menggunakan lafaz yang lain. Musamma tu dia menggunakan lafaz yang lain. Tak. Musamma ulim itu dia menggunakan lafaz yang lain. Sepatutnya ada musamma yang khusus bagi menjelaskan haddun, risam dan lafaz. Tetapi musannif dia letak bait ulim saja. Maka inilah salah satu keistimewaan di dalam kitab ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, musannif meletak kalimah ulim ini dia nak menyedarkan kita. Kalau orang tahu apa ta'rif had, orang tahu apa ta'rif resam, orang tahu apa ta'rif lafaz, maka dia telah terselamat dan dia termasuk di dalam bait ataupun kalimah ulim. Tetapi kalau orang yang tidak tahu apa had, apa resam, apa lafzi, maka musannif nak menhardik kita ataupun musannif nak mengejek kita ataupun musannif nak menegur kita, kena cari tahu, kena maklum. Sebelum masuk dengan lebih lanjut, kamu kena faham dulu apa had, apa resam, apa lafaz. Maka musannif meletak bait ulim sebagai tanda bahawa mu kena cari tahu. Kalau mu tahu dah, tak apa, boleh pergi seterusnya. Kalau mu tak tahu lagi, maka mu kena tahu. Kadang-kadang orang yang baru belajar kitab ni mungkin dia akan tertanya, had itu apa? Resam tu apa? Lafaz tu apa? Lepas tu musannif letak ulim. Dimaklumi. Ataupun dimaklumkan akan dianya al-mazkur lafzi. Maka sebab itu kalau kita membaca matan-matan yang kecil ataupun matan-matan yang ghayah, maka seringkali musannif dia mempergunakan bahasa yang indah-indah. Bahasa yang kita katakan sesuatu yang membolehkan kita bila mana baca ini meresap di dalam hati. Ulim kalau kita terjemah maklum. Ulim dengan makna maklum. Tapi kalau kita terjemah intikal yang bahasa itu, maka kita tidak dapat apa kemanisan makna. Maka sebab itu, kita membaca kitab, kurang-kurang kita faham alat yang ada pada kitab ini. Ataupun apa yang musannif hendak menyampaikan. Kita telah jelaskan dahulu bahawa kebanyakannya musannif di dalam menghuraikan ataupun di dalam menulis matan ataupun sajak syair, mereka kadang-kadang berlumba-lumba menggayakan bagaimana cara nak menulis. Kadang-kadang kita tulis, kita tidak mementingkan aspek cara penulisan qawaid, baik daripada qawaid nahwu, qawaid saraf, qawaid balaghah. Tapi yang paling penting bila mana musannif ataupun ulama muttaqun ataupun muttaqin sungguh ilmu, mereka menulis kitab walaupun pendek tetapi telah diikat dengan gaya-gaya ataupun cara-cara ataupun qawaid di dalam ilmu keislaman seperti balaghah, mantiq, arud, qawafi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana nak mengikat makna-makna yang sepatutnya dan bersaing dan menggayakan makna yang layak bagi kitab dia. Maka sebab itu, sebenarnya membaca matan ni lebih susah daripada membaca syarah. Kalau ditanya Tok Fakir, mana lebih susah, baca syarah ke baca matan? Lebih susah baca matan.
Kerana matan ini dia timbul juz'iyah surah. Kalau syarah, kita baca syarah, tubik syarah tak apa dah, dia ada syarah dia dah. Dia mentafsir dah bagi matan tu. Tapi kalau matan tok, matan sahaja, dah. Maka juz'iyah itu kita boleh lihat daripada susun atur gaya kitab ini ditulis. Maka sebab itu keluar juz'iyah surah-surah yang lain. Maka itu salah satu keistimewaan dalam kita membaca matan. Maka sebab itu sebahagian para ulama bila mana dia menguasai matan, maka dia menguasai ilmu itu. Contoh fiqh. Saya pernah dengar dahulu para ulama ataupun guru kami menyebut dulu di Nusantara kita ini kalau di pondok-pondok mereka ambil kalau contoh dalam fan fiqh, mereka mengambil fan fiqh matan sahaja untuk hafal dan satu kitab syarah untuk belajar. Kalau nahu ambil satu saja, alfiyah ataupun jurumiyah. Lepas tu ambil satu syarah bagi jurumiyah ataupun alfiyah. Kalau sarah ambil satu saja matan, maka ambil satu syarah. Maka dahulu para ulama mereka mementingkan hafal apa? Matan tu. Maka kuasai matan, syarah ini dia belajar. Kerana ulama dahulu mereka mengatakan bila kita kuasai umbi, matan ni ibarat umbi. Bila mana kita kuasai umbi, maka syarah itu sudah semestinya kita nampak dah. Kerana apa? Kerana perjalanan liku-liku di dalam mensyarahkan itu kita nampak. Tapi bila mana kita tidak hafal, kita tidak faham matan tu sendiri, maka bila mana masuk syarah, maka kita tidak akan faham. Kerana syarah beza dengan hasyiah. Yang menjadikan beza hasyiah, syarah, matan adalah mesti bahasa berbeza, huraian berbeza, gaya penyampaian berbeza. Kalau tidak dinamakan syarah. Contoh, matan. Ulama yang nak mensyarahkan matan ini mesti menulis dengan gaya bahasa yang lain ataupun cara penyampaian ataupun gaya bahasa yang lain daripada matan ini. Maka itu dipanggil syarah bagi matan. Kalau dia ulang apa yang dia ulang bahasa apa yang diulangi oleh matan ini, maka syarah ini kebanyakan para ulama menyebut tidak kuat dan tidak kukuh. Lepas tu matan syarah. Hasyiah ni yang nak mensyarahkan bagi syarah, pastikan hasyiah ini para ulama dia buat hasyiah dia berbeza daripada juga syarah. Maka dia buat satu jalur ataupun satu tariqah yang lain pula. Juz'iyah surah yang lain pula. Maka sebab itu hasyiah ini adalah syarah bagi syarah. Hasyiah syarah bagi syarah. Dia nak buat hasyiah, dia tak boleh sama dengan matan, dia tak boleh sama dengan syarah. Maksud tak sama ni, dia tak boleh ulang balik bahasa yang apa yang diucapkan di dalam matan dan apa yang bahasa yang diucapkan di dalam syarah. Mesti buat cara lain buat penerangan ataupun buat penjelasan cara lain. Tetapi sudut pandang masalah masih sama. Tapi berbeza. Sebab apa? Inilah kita panggil juz'iyah surah. Juz'iyah surah. Maka sebab itu di dalam memahami ilmu, maka yang paling penting ta'rif ataupun ilmu mantik. Maka sebab itu keluarlah juz'iyah yang lain. Maka kita tabik dan kita sangat syukur-syukur ada para ulama mereka mensyarahkan dan mereka menhasyiahkan. Kita tupang baca, tupang dengar sahaja. Itu kerja kita umat akhir zaman. Habis, baik. Okey, habis. Fahaddu bil jinsi wa faslin waqa'a warasmu bil jinsi wa khassati ma'a. Maka bermula had. Fal haddu maka bermula had.
maka fa itu adalah fa'ul jawab fi su'alun muqaddarah, yang mana telah ditakdirkan persoalan haddun rasmiyun wa lafziyun. Maka fa di sini adalah fa'ul jawab bagi soal yang telah ditakdirkan. Apa? Haddun wa rasmiyun wa lafziyun. Maka musannif meletakkan fa di sini seolah-olah musannif nak mengatakan kepada kita, dak, ini adalah had ataupun ini adalah jenis had ataupun ini perbahasan had. Maka musannif meletakkan perkataan fa sebagai apa? Sebagai jawab bagi persoalan yang telah dibangkitkan oleh musannif pada bait yang telah lepas. Apa? Musannif telah sebut haddun wa rasmiyun wa lafziyun. Pasti kita yang membaca ini sebelum musannif tulis fal haddu bil jinsi, maka kita bila mana kita baca, kita akan tanya, apa maksud had? Apa maksud rasam? Apa maksud lafzi? Maka musannif memulakan kalam dia fa haddun. Dia kan bahawa ini jawab bagi persoalan penuntut ilmu yang mengatakan apa makna had. Ini aku nak khabar ni musannif kata. Seolah-olah musannif nak berbicara dengan kita dengan mengatakan fa, ini persoalan dia, ini perbahasan had. Begitu. Maka bermula had itu sabit dengan jenis. Maka had dia sabit dengan jenis. Had dia sabit dengan jenis. Wa faslin waqa'a, dan fasal yang terjadi oleh keduanya jenis dan fasal. Warasmu bil jinsi wa khassati ma'a, dan bermula resam itu jenis dan khassah hal keadaan berserta jenis dan khassah. Maka di dalam bait ini had adalah dia ada had. Dalam bait ini adalah had yang dipanggil had tam. Yang dikatakan adalah jenis dan fasal adalah ia melibatkan sebagai hak tan. Hak tam, bukan hak naqis. Hak tam, bukan hak naqis. Maka hak tam di sini dibahagikan kepada jenis dan fasal. Maka dia qarib. Jenis dan fasal ni dia qarib. Dia dekat kedua tu. Seperti contoh kita kata hayawanun natiqun. Hayawanun natiqun. Maka kalimah hayawanun dan juga natiqun ini kedua-dua daripada jenis dan fasal. Hayawan jenis, natiqun adalah fasal daripada jenis. Fasal daripada jenis, yang mana fasal ini qarib, dekat dengan istilah insan. Maka jatuhlah nisbah dia kepada insan. Maka inilah kita panggil had tam. Had tam. Maka had tam, kita ulang sekali lagi. Had tam, dia ada dua perkara. Yang pertama had tam jenis. Yang kedua had tam fasal. Maka had tam jenis dan had tam fasal, pastikan fasal itu yang qarib. Contoh kita kata jenis dan fasal. Hayawanun natiqun. Bermula hayawan itu yang berfikir. Maka kalimah hayawanun itu adalah jenis. Jenis. Maka jenis termasuk semua. Maka bila mana kita kata nutqun, ini adalah fasal daripada jenis hayawanun. Maka yang bertutur ataupun yang berfikir. Maka dengan nisbah kepada insan. Maka nutuk sebagai fasal yang qarib, yang lebih dekat. Ta'rif nutuk sebagai insan ataupun lebih dekat kepada insan. Sangat dekat. Bila sebut nutqun, berfikir, tak ada selain pada manusia. Kalau kata lembu fikir tu,
Dok, kita pergi garu atas kepala ni. Lembu boleh berfikir? Tak ada. Yang berfikir adalah insan, manusia. Maka ini dipanggil hatam. Dengan makna hatam ni, hak yang kita kata sempurna. Bila mutakalim sebut hayawanun natiqun, maka kita sebagai mustami' ni dengar mutakalim sebut hayawanun natiqun, bermula hayawan yang berfikir, maka kita mustami'un bagi orang yang mutakalim tu, kita telah tasawur dalam kepala dan kita tasdik bahawa kata nutuk itu adalah insan. Nutut itu adalah insan. Tak ada orang lain. Kalau kita kata lembu kok, silap lah kita. Kita tak faham lagi lah. Tu tasdiki lagi. Tu kita tak tahu tasawur lagi. Maka itu dipanggil haktam daripada fasal dan jenis. Maka syarat bagi haktam